Hari ini, saya Dr. Mohad Rizal dari saluran kesehatan warga EMAS ingin mengajukan satu soalan yang sangat jujur kepada Anda semua. Malam tadi, berapa kali Anda pergi ke tandas? Sekali? Dua kali? Atau mungkin ada yang pergi lebih daripada 3 kali? Kira-kira pukul 2 pagi, tiba-tiba bahagian bawah perut terasa berat dan mata Anda terus terbuka luas. Anda berpikir, nak ke tandas lagi. Lalu bangun dengan badan yang terasa berat. Anda berjalan perlahan-lahan di koridor yang gelap, pergi ke tandas, dan kembali semula ke katil, tetapi kali ini Anda tidak boleh tidur. Selepas lama berpusing-pusing di atas katil, baru sahaja hendak terlelap pukul 4 pagi, tiba-tiba rasa hendak ke tandas lagi. Pengalaman sebegini bukan Anda seorang sahaja yang melaluinya. Sama sekali tidak. Nenek di rumah sebelah, kawan yang Anda jumpa di taman setiap pagi, maupun rakan jemaah yang duduk di sebelah Anda di tempat ibadat, semuanya mempunyai masalah yang sama. Namun, kebanyakan orang berpikir begini, bukan bila dah tua, memang macam ni. Tahan sajalah nak buat macam mana. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah benar begitu? Ramai warga EMAS yang saya temui di klinik pesakit luar mengadu perkara ini. Mereka kata bangun ke tandas pada waktu malam sangat menyiksakan. Disebabkan tidak dapat tidur dengan nyenyak, pada waktu siang mereka letih, kepala rasa kosong, dan mengantuk walaupun sedang berjumpa kawan-kawan. Simptom yang saya sebutkan ini dalam istilah perubatan dipanggil nokturia. Ia adalah gejala bangun malam untuk membuang air kecil. Secara perubatan, jika Anda bangun lebih dari sekali untuk membuang air kecil semasa tidur, ia ditakrifkan sebagai nokturia. Namun bangun sekali itu perkara biasa apabila usia meningkat. Jadi, biasanya bangun ke tandas 2 kali atau lebih pada waktu malam dianggap sebagai nokturia yang memerlukan rawatan. Jadi, berapa ramai yang mengalami nokturia ini? Saya akan kongsikan satu statistik yang mengejutkan. Lebih daripada separuh warga EMAS berusia 65 tahun ke atas mengalami nokturia. Semakin meningkat usia, peratusan ini semakin tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksudnya ini? Maksudnya, ini bukan masalah Anda seorang sahaja. Tetapi, walaupun ramai yang mengalaminya, ini bukanlah masalah yang boleh diabaikan begitu sahaja. Di sini, ada satu perkara penting yang saya ingin sampaikan hari ini. Nokturia bukan sekadar ketidakselesaan biasa. Ini adalah isyarat penting yang dihantar oleh badan Anda. Isyarat apa? Isyarat bahwa ada sesuatu masalah yang sedang berlaku pada kesehatan Anda sekarang. Dan jika nokturia ini dibiarkan, ia akan menjejaskan keseluruhan hidup Anda. Bagaimana ia menjejaskan hidup Anda? Sebentar lagi saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. Hari ini, cerita yang akan saya sampaikan terbahagi kepada 4 bahagian utama. Pertama, saya akan jelaskan dengan tepat bagaimana nokturia merosakkan kualiti hidup Anda. Anda perlu tahu bahwa bukan sahaja tidur, malah keselamatan dan kesehatan otak Anda turut terancam. Kedua, saya akan terangkan sebab-sebab yang jelas mengapa Anda terpaksa ke tandas setiap malam. Adakah ia masalah hormon, masalah pundi kencing, atau ada penyakit lain yang tersembunyi? Saya akan rungkaikan dengan tepat. Ketiga, saya akan berikan kaedah praktikal bagaimana menyelesaikan masalah ini. Terutamanya hari ini, saya akan perkenalkan satu penyelesaian yang sangat menarik, yaitu dengan memakan sebiji pisang antara pukul 5 hingga 6 petang. Saya akan jelaskan secara saintifik bagaimana ini boleh mengubah malam Anda. Keempat, saya akan kongsikan semua persediaan yang perlu Anda lakukan di rumah sebelum berjumpa dokter dan cara memperbaiki gaya hidup Anda. Tuan-tuan dan puan-puan, nokturia bukanlah perkara yang tiada ubatnya apabila sudah tua. Ia boleh dikawal dan diperbaiki. Dan langkah pertama bermula dengan mengetahuinya dengan tepat. Baiklah, mari kita mulakan. Pertama sekali, mari kita lihat dengan tepat bagaimana nokturia merosakkan hidup Anda. Anda perlu tahu hal ini supaya Anda faham mengapa penyelesaian yang akan saya berikan nanti sangat penting. Sekarang, mari kita perincikan satu persatu bagaimana nokturia merosakkan hidup Anda. Pertama, kualiti tidur Anda musnah. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah tidur itu sekadar memejamkan mata? Tidak. Tidur ada peringkatnya. Ada tidur ayam, tidur ringan, dan ada tidur nyenyak. Terutamanya tidur nyenyak, atau dalam istilah perubatan dipanggil tidur gelombang perlahan
slow wave sleep adalah fasa yang sangat penting. Semasa fasa inilah badan kita pulih, otak disusun semula, dan sistem imun dikas. Tetapi apa jadi kalau asyik terjaga malam nak ketandas? Dalam perubatan, ini dipanggil pemecahan tidur, sleep fragmentation. Tidur Anda terpotong-potong. Tidur pukul 10 malam, bangun pukul 2 pagi, tidur balik, bangun lagi pukul 4 pagi. Kalau begini, badan Anda tidak sempat masuk ke fasa tidur nyenyak. Secara luaran nampak macam dah tidur 8 jam kan? Tidak. Sebenarnya Anda hampir tidak dapat tidur nyenyak langsung. Sebab itulah bila bangun pagi, badan tak rasa segar, berat, dan kepala rasa bingung. Waktu siang pula macam mana? Keletihan kronik akan terkumpul. Pagi-pagi jumpa kawan bersembang pun dah mengantuk, lepas makan tengah hari mata berat sangat. Masa jaga cucu pun fikiran melayang. Daya tumpuan juga merosot, baka surat khabar atau berita di telefon. Ayat yang sama diulang baca sampai 3 kali. Pergi bank nak kemas kini buku bank, tapi keliru urutan apa yang perlu dibuat. Selain itu, sistem imun menjadi lemah. Kalau tak cukup tidur, sistem pertahanan badan kita jadi lemah. Jadi mudah kena selesema, dan kalau dah kena, lambat nak sembuh. Kedua, risiko jatuh meningkat secara mendadak. Bayangkan masa Anda bangun ketandas malam-malam. Keadaan sekeliling gelap, gelita. Bukan. Ramai yang malas nak buka lampu dan jalan dalam gelap. Masa itu, adakah Anda betul-betul sedar? Tidak. Anda dalam keadaan mamai. Mata terbuka tapi pikiran separuh tidur. Dalam keadaan begitu, Anda berjalan dari bilik tidur ke tandas. Anda mungkin tak nampak selipar di lantai, tersadung pada bendul pintu, atau tak dapat pegang tombol pintu tandas dengan betul. Tambahan pula, penglihatan warga emas pada waktu malam memang kurang jelas. Dalam situasi inilah Anda terjatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah Anda betapa bahayanya kemalangan jatuh ini? Terutamanya jika tulang pinggul atau pangkal paha patah, itu masalah besar. Kena buat pembedahan, lepas bedah tak boleh berjalan betul berbulan-bulan. Dalam tempo terbaring itu, otot mengeket, luka baring bedsores boleh terjadi, dan radang paru-paru mudah menyerang. Malah, kajian perubatan menunjukkan nokturia adalah salah satu faktor peramal paling kuat untuk kejadian jatuh dan patah tulang pinggul dalam kalangan warga emas. Orang yang kerap ke tandas malam jauh lebih berisiko untuk jatuh. Ketiga, kesihatan otak merosot secara perlahan-lahan. Ini masalah yang tak nampak serta-merta, tapi sangat serius untuk jangka masa panjang. Bila otak kita buat kerja pembersihan, yaitu semasa kita tidur nyenyak pada waktu malam. Di dalam otak ada sistem pembersihan dipanggil sistem glimfatik. Segala sisa buangan dan bahan toksik yang terhasil masa kita guna otak waktu siang akan dibersihkan semasa tidur nyenyak malam hari. Yang paling penting adalah bahan bernama amyloid beta. Bahan inilah yang menyebabkan demensia atau nyanyuk jika terkumpul di otak. Kalau kita lihat otak pesakit Alzheimer, bahan ini bertimbun berketul-ketul. Biasanya, ia dibersihkan semasa tidur nyenyak, jadi tak timbul masalah. Tapi kalau tak boleh tidur sebab nokturia, apa jadi? Pembersihan otak tak berjalan lancar, bahan toksik mula terkumpul sedikit demi sedikit, sehari dua tak apa. Tapi selepas berbulan, bertahun, 10 tahun, ia makin menimbun, sebab itulah ingatan merosot. Makan malam apa semalam pun tak ingat, cermin mata letak mana lupa, nama cucu pun tertukar. Mula-mula ingat sebab faktor usia, tapi makin lama makin teruk jadi gangguan kognitif ringan, dan akhirnya boleh membawa kepada demensia. Keempat, kualiti hidup secara keseluruhan menurun. Mood jadi tak baik, cepat marah, rasa murung, dan malas nak jumpa orang. Orang yang asalnya aktif pun jadi suka duduk rumah saja dan tak pergi majlis keramaian. Selera makan pun hilang, sebab letih. Nak makan pun malas, jadi status nutrisi merosot. Tenaga makin kurang dan ketahanan lawan penyakit pun lemah. Hubungan dengan keluarga pun terkesan. Sebab asyik letih dan sensitif, benda kecil pun boleh jadi gaduh dengan pasangan atau anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda lihatkan apa yang saya sampaikan tadi. Nokturia bukan sekedar ketidakselesaan pergi tandas malam-malam. Ia masalah serius yang mengancam tidur, keselamatan otak, kesehatan dan kualiti hidup Anda.
Jadi sekarang kita perlu tanya soalan paling penting. Kenapa agaknya kita rasa nak ketandas hanya pada waktu malam? Saya akan rungkaikan sebabnya dengan jelas sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa waktu siang oke saja, tapi bila malam tiba-tiba asyik nak ketandas? Mari kita lihat puncanya satu persatu. Sebab pertama, hormon yang memblok. Dalam badan kita, ada hormon bernama vasopresin atau hormon antidiuretik. Tugas hormon ini ialah memberi arahan kepada buah pinggang, kurangkan buat air kencing. Biasanya, bila malam tiba, vasopresin ini akan dirembeskan dengan banyak. Jadi pada waktu malam, buah pinggang buat sikit saja air kencing. Sebab itulah kita boleh tidur nyenyak sepanjang malam. Tapi bila usia meningkat, apa yang berlaku? Ritma rembesan hormon ini pada waktu malam jadi kacau. Malam pun hormon vasopresin keluar sikit macam waktu siang, jadi buah pinggang tak dapat beza siang atau malam. Ia terus buat air kencing banyak macam waktu siang. Dalam perubatan, ini dipanggil poliuria, nocturnal poliuria. Maksudnya air kencing banyak dihasilkan waktu malam. Kalau lebih daripada 1-3 air kencing sehari yang dihasilkan pada waktu malam, itu adalah poliuria nokturnal. Sebab kedua, pundi kencing yang menua. Pundi kencing ialah bag yang simpan air kencing. Masa muda, elastisitinya bagus, boleh simpan 400 hingga 500 cc air kencing. Tapi bila tua, otot pundi kencing jadi keras. Macam belon getah yang dah lama jadi keras. Apa kesannya? Baru isi 200 hingga 300 cc, pundi kencing dah rasa tegang. Terus hantar isyarat ke otak, kena pergi tandas. Ini dipanggil pundi kencing terlampau, aktif, overactive bladder. Ada kes lebih teruk, otot pundi kencing mengecut sesuka hati. Tanpa kawalan Anda, pundi kencing menekan dan rasa nak terkucil itu datang. Bagi warga emas lelaki, ada satu lagi tambahan, prostat. Prostat ialah organ sebesar buah walnut di bawah pundi kencing. Bila tua, ia membesar. Ini dipanggil benign prostatic hyperplasia. Bila prostat membesar, ia menekan saluran kencing. Jadi air kencing tak keluar lawas. Lepas ketandas pun, masih ada saki-baki air kencing dalam pundi. Ini dipanggil baki air kencing, residual urine. Sebab itulah sekejap lagi rasa nak kencing semula. Sebab ketiga, bengkak siang jadi kencing malam, ini mekanisme yang sangat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau siang hari berdiri lama atau duduk lama, kaki jadi bengkak, kan? Bekas stocking nampak jelas, kasut rasa ketat. Kenapa jadi macam ni? Sebab graviti. Siang hari bila berdiri atau duduk, cek air dalam darah ditarik graviti turun ke kaki. Jadi air bertakung di kaki. Inilah edema bengkak air. Tapi bila malam dan Anda baring, apa jadi? Kesan graviti hilang. Sekair yang bertakung di kaki tadi diserap semula masuk ke dalam salur darah. Dan sekair itu pergi ke jantung dan buah pinggang. Cuba, bayangkan dari sudut buah pinggang. Tiba-tiba air yang perlu diproses bertambah mendadak. Apa buah pinggang buat? Mestilah buat air kencing untuk buang air itu. Sebab itulah malam-malam air kencing banyak. Terutamanya orang yang jantung lemah. Fungsi buah pinggang merosot atau peredaran darah kaki tak bagus, fenomena ini lebih ketara. Sebab keempat, isyarat palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau makan ubat sakit tuan, urologi pun nokturia tak hilang kena syak satu benda, iaitu apnea tidur, sleep apnea. Apnea tidur ialah penyakit nafas asyik terhenti masa tidur. Berdengkur kuat, tiba-tiba senyap, nafas berhenti 10-20 saat, lepas tu tersentak kroh ambil nafas. Apa kaitan dengan nokturia? Bila nafas berhenti, tekanan dalam dada meningkat, jantung jadi tertekan. Jantung akan salah faham, badan ini banyak sangat air. Jadi ia rembeskan hormon ANP. Hormon ini arahkan buah pinggang. Buat air kencing banyak, buang air nih. Akhirnya, buah pinggang buat air kencing sepanjang malam. Inilah puncak nokturia. Saya bagi senarai semak. Adakah Anda berdengkur kuat? Siang hari mengantuk sangat, bangun pagi sakit kepala, tidur pun rasa letih. Kalau ada simptom ini dan ada nokturia, kena syak apnea tidur,
Kes macam ni bukan jumpa pakar urologi, tapi kena pergi klinik tidur. Buat ujian tidur, sleep study, dan guna rawatan CPAP, selalunya nokturia akan pulih dengan drastik. Sebab kelima, ubah, mungkin pungkanya, ubat yang Anda makan mungkin penyebab nokturia. Yang paling biasa ialah diuretik ubat pelawas kencing. Dalam ubat darah tinggi banyak mengandungi diuretik. Ubat ini rendahkan tekanan darah dengan cara buang air kencing. Tapi kalau makan ubat ini lewat petang atau malam, apa jadi? Sepanjang malamlah air kencing dihasilkan. Ada juga obat darah tinggi, jenis penyekat saluran kalsium, calcium channel blocker. Kesan sampingan obat ini ialah bengkak kaki. Ia memburukkan lagi perpindahan CKR waktu malam yang saya sebut dalam sebab ketiga tadi. Beberapa obat anti kemburungan seperti lithium juga boleh menyebabkan nokturia. Jadi kalau ada nokturia, semua obat yang Anda makan, beritahu dokter, mungkin ubah waktu makan atau tukar jenis obat saja dah boleh selesaikan masalah nokturia. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dah sebut 5 sebab kenapa nak ke tandas malam. Masalah hormon, penuaan pundi kencing, perpindahan cekair badan, apnea tidur, dan ubat-ubatan. Sekarang dah tahu punca, kita mesti nak tahu penyelesaiannya kan? Seterusnya saya akan sampaikan apa yang paling Anda nantikan. Bagaimana nak selesaikan masalah ini, terutamanya bagaimana sebiji pisang pada waktu petang boleh mengubah malam Anda, saya akan jelaskan sekarang. Baiklah, ini bahagian paling penting. Macam mana nak kurangkan nokturia? Kaedah istimewa yang saya nak perkenalkan hari ini ialah pisang petang. Makan sebiji pisang antara pukul 5 hingga 6 petang. Betul keberkesan? Ada asas saintifik yang kukuh. Dalam pisang ada asid amino bernama triptofan. Bila triptofan masuk dalam badan, apa jadi? Mula-mula ia bertukar jadi serotonin. Pernah dengar hormon gembira? Inilah dia. Ia buat mood baik dan hati tenang. Tapi bila malam tiba, serotonin ini bertukar wajah lagi. Ia bertukar jadi melatonin. Melatonin ialah hormon tidur. Bila ia dirembeskan, kita akan rasa mengantuk secara semula jadi, dan kita boleh tidur nyenyak deep sleep. Bila tidur nyenyak, apa jadi? Pundi kencing jadi tenang. Otot pundi kencing yang sensitif tadi akan relaks. Jadi rasa nak ke tandas malam akan berkurang. Tapi dalam pisang bukan ada triptofan saja. Ada pembantu yang tolong buat melatonin. Pertama, vitamin B6. Ini adalah koenzim yang sangat penting dalam proses tukar triptofan ke serotonin dan serotonin ke melatonin. Macam pembantu di tapak binaan. Kalau tak ada dia, melatonin tak dapat dibuat dengan sempurna. Kedua, gula semula jadi. Rasa manis pisang tu. Kenapa penting? Sebab ia galakkan rembesan insulin. Bila insulin keluar, ia bantu triptofan menang persaingan dengan asid amino lain untuk masuk ke dalam otak. Antara darah dan otak ada halangan, blood-brain barrier. Insulin tolong triptofan tembus halangan ni. Ketiga, magnesium dan kalium. Dua mineral ini dipanggil penenang semula jadi. Ia tenangkan saraf dan kendurkan ketegangan otot. Pundi kencing pun otot juga. Ia elakkan otot pundi kencing mengekat secara berlebihan. Siapa yang selalu kena simpul biawak kram kaki malam-malam tu, magnesium dan kalium pun boleh kurangkan masalah tu. Jadi, bila nak makan pisang ni, ini kuncinya. Antara pukul 5 hingga 6 petang adalah waktu terbaik. Kenapa waktu ni? Proses tukar triptofan jadi melatonin ambil masa kira-kira 2 hingga 3 jam. Kalau Anda tidur pukul 9 atau 10 malam, kita nak kesan melatonin tu muncul masa tu. Jadi kalau kira undur, pukul 5 hingga 6 petang lah yang paling tepat. Boleh tak makan betul-betul sebelum tidur? Tak bagus. Gula dan vitamin B6 tu bagi sesetengah orang boleh buat jadi segar, tak mengantuk, susah nak lelap nanti. Tambahan pula, membebankan perut nak hadam dan kandungan air dalam pisang tu sendiri boleh memburukkan lagi nokturia. Ada makanan yang serasi dimakan dengan pisang, yaitu badam. Makanlah 5 hingga 7 biji badam bersama pisang. Dalam badam ada magnesium yang lebih banyak, ia tingkatkan lagi kesan relaks otot. Sebaliknya, ada yang tak serasi, yaitu susu. Ramai orang makan pisang dengan susu, tapi sebenarnya dari segi penyerapan triptofan ke otak, ia tak berapa bagus. Dalam susu, ada banyak asid amino lain yang akan bersaing dengan triptofan.
Bukanlah tak boleh langsung, tapi kesannya kurang efisien. Buah yang banyak air macam tembikai atau layper pun jangan makan sekali. Kalau ambil banyak air waktu petang, malam, nanti air kencing makin banyak. Sekarang, selain pisang, ada benda wajib Anda buat. Pertama, buat diari pundi kencing selama 3 hari. Ini sangat penting. Sebelum jumpa dokter, wajib buat catat. Waktu kencing, jumlah air kencing, jenis dan jumlah air yang diminum, waktu tidur, dan waktu bangun. Maka mana nak ukur jumlah air kencing? Sediakan kawan penyukat. Tada dalam kawan masa di tandas dan tengok sukatan. Memang renyah, tapi rekod inilah yang membolehkan doktor buat diagnosis tepat. Doktor boleh tahu sama ada ia poliuria nokturnal, kapasiti pundi kencing mengecil, atau masalah lain. Kedua, hadkan pengambilan air selepas pukul 6 petang. Bukan tak boleh minum langsung. Kalau dahaga, minumlah seteguk 2. Tapi elakkan minum bergelas-gelas. Terutamanya kopi, teh, dan alkohol jangan sama sekali. Minuman ini ada kesan diuretik yang buat lagi banyak air kencing. Ketiga, kurangkan garam masa makan malam. Kalau makan berkuah, hirup kuah sikit saja. Elak lauk masin seperti ikan masin atau telur masin. Kalau ambil banyak garam, nanti dahaga dan minum banyak air. Garam juga menyebabkan diuresis osmosis yang menambah jumlah air kencing itu sendiri. Keempat, tinggikan kaki 1,2 jam sebelum tidur. Baring di sofa atau katil, letak bantal bawah kaki. Tinggikan kaki dari paras jantung. Ini supaya bengkak air yang terkumpul di kaki siang tadi dapat balik ke salur darah lebih awal. Jadi air itu boleh dibuang sebagai air kencing sebelum Anda tidur. Nanti masa tidur, kuranglah air kencing yang terhasil. Pakai stocking kompresi, compression stockings. Waktu siang juga cara yang bagus untuk elak kaki bengkak. Kelima, wajib kencing sejurus sebelum tidur. Betul-betul sebelum lelap, pergi tandas kosongkan pundi kencing sepenuhnya. Kalau ada sisa sikit pun, nanti sekejap jedah rasa nak kencing balik. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ringkaskan kaedah yang saya sebut tadi. Pukul 5,6 petang makan sebiji pisang dan 5 biji badam. Lepas pukul 6 petang, hadkan air dan garam. Sebelum tidur tinggikan kaki dan kencing sebelum lelap. Buat ini saja pun nokturia akan bertambah baik. Memanglah ini bukan obat ajaib untuk semua orang, tapi ia kaedah saintifik yang sangat berbaloi untuk dicoba. Mulakan petang ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita telah berkongsi banyak perkara. Saya simpulkan dalam 3 ayat. Nokturia bukan nasib orang tua yang tak boleh diubah, tapi masalah yang boleh dikawal dan diperbaiki. Sebab bangun ke tandas malam adalah jelas. Perubahan hormon, penuaan pundi kencing, perpindahan cekair, apnea tidur, dan ubat-ubatan. Dengan sebiji pisang antara pukul FIFA hingga 6 petang dan perubahan gaya hidup, keadaan boleh jadi lebih baik. Tetapi, saya mesti pesan satu perkara. Jika Anda ada gejala berikut, sila segera ke hospital, klinik. Nokturia, tiba-tiba jadi teruk, sakit masa kencing, atau ada darah dalam air kencing. Tak sempat tahan kencing sampai terkucil dalam seluar, kaki bengkak teruk, dan rasa sesak nafas. Kes begini mungkin ada penyakit lain yang tersembunyi. Kencing manis, lemah jantung, kanser pundi kencing, atau kanser prostat mungkin puncanya. Bawa diari pundi kencing tadi dan pergi ke klinik kesehatan atau jumpa pakar urologi. Kalau syak apnea tidur, cari klinik tidur. Jangan malu. Doktor jumpa berpuluh orang dengan masalah sama setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang lebih penting daripada tidur nyenyak di malam hari? Bila tidur cukup, esoknya sehat nak beraktiviti, tengok cucu pun rasa sayang, nak jumpa kawan pun seronok, hidup jadi ceria. Mulakan petang ini. Beli pisang, makan pukul 5:03 petang dengan sikit badam. Makan malam kurangkan masin, minum air sikit saja, sebelum tidur angkat kaki, pergi tandas, lepas tu tidur, cuba buat selama seminggu. Anda pasti akan rasa perubahannya, dan perubahan itu akan mengubah hidup Anda sedikit demi sedikit. Saya doakan Anda semua dapat tidur yang nyenyak malam ini. Jaga kesehatan. Terima kasih.